Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini info paling berguna untuk kita semua dipetik daripada Malaysia Deadline. Tun Mahathir rupanya pernah jual pisang goreng masa kecil. Ini pekerjaan 8 pemimpin paling kontroversi sebelum masuk politik. Tun Mahathir pernah dilakari episod menjadi penjajah di Pekan Barat Rabu ketika zaman penjajahan Jepun setelah keluarga beliau hilang punca pendapatan. Perkongsian Mahathir pada 4 tahun lalu itu menjawab rasa ingin tahu ramai bahawa beliau bukanlah dari keluarga senang. Bapanya sendiri merupakan kaki tangan kerajaan, namun ketika zaman penjajahan, bapanya kehilangan kerja sampai beliau perlu bekerja sendiri menjual pisang goreng dan ubi kayu api. Saudara, sebelum saya teruskan, ikuti terus pendedahan ini kerana saya akan dedahkan kepada anda 8 pemimpin besar Malaysia dan apa pekerjaan mereka yang paling pelik sekali. Pertama sekarang ialah Dr. Mahathir Mohamad. Namun pernahkah anda terfikir apa yang dilakukan oleh ahli politik lain sebelum mereka menceburi bidang politik Malaysia yang penuh dengan liku-liku ini? Berikut saya kongsikan 8 ahli politik paling kontroversi dan pekerjaan mereka. Nombor 1, Datuk Seri Najib Razak. Selepas tamat pengajian dari Universiti Nottingham di England dengan ijazah sarjana muda industri ekonomi, Najib telah pulang ke Malaysia pada tahun 1974. Beliau berkhidmat sementara di Bank Negara dan selepas itu beliau bekerja untuk Petronas sebagai pengurus hal ehwal awam. Bagaimanapun, penglibatan Najib dalam dunia korporat tidak kekal lama. Selepas kematian ayahnya, Tun Abdul Razak pada tahun 1976, beliau telah dipilih untuk menggantikan kekosongan kerusi parlimen yang ditinggalkan oleh ayahnya. Beliau menang pemilihan tersebut dan menjadi ahli parlimen pada usia muda, iaitu 23 tahun. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Nombor 2. Pada zaman kanak-kanak, Tun Mahathir pernah menjual kopi goreng pisang kerana sekolah ditutup semasa pendudukan tentera Jepun di Malaya masa Perang Dunia Kedua. Beliau kemudiannya meneruskan pengajian dalam bidang perubatan di Kolej Perubatan King Edward di Singapura, di mana beliau berjumpa dengan bakal isteri beliau, Siti Hasmah Muhammad Ali. Beliau juga pernah berkhidmat dalam kerajaan sebagai doktor. Pada tahun 1957, beliau telah pulang ke Lasta untuk mula melabur dalam pelbagai bisnes. Ketiga, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim, pengasas Parti Keadilan Rakyat dan juga bekas ketua pembangkang ini, telah aktif dalam politik semenjak bergelar pelajar lagi. Sebagai pelajar Universiti Malaya, Anwar merupakan President of National Union of Malaysian Muslim Students. Pada tahun 1974, Anwar telah ditangkap semasa protes pelajar yang menentang kemiskinan luar bandar di Baling Kedah. Beliau telah dipenjarakan di bawah Internal Security Act (ISA) selama 20 bulan di Pusat Tahanan Kemunting. Selepas dibebaskan, beliau telah dipilih untuk mewakili Asia Pasifik untuk Perhimpunan Remaja Muslim Sedunia. Beliau secara rasminya memulakan karirnya dalam kerajaan semasa bersama UMNO pada tahun 1982 yang kemudiannya diketuai oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dan menjadi Perdana Menteri pada tahun 1981. Nombor 4, Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi. Sebelum mencuburi bidang politik, Ahmad Zaid Hamidi merupakan banker untuk OCBC dan juga berkhidmat sebagai salah seorang pengarah Bank Simpanan Nasional dan Permodalan Nasional Berhad. Beliau juga pernah menjadi eksekutif pemasaran untuk Amanah Saham Nasional Berhad, pengarah eksekutif untuk Scandinavian Motors dan Berhad, CEO di Kratam Holdings Berhad, pengurusi Tekala Corporation Berhad, pengurusi Senghab Berhad, pengurusi Ramatex Berhad dan pengurusi Syarikat Perumahan Negara Berhad. Kelima, Rafizi Ramli. Walaupun belajar dalam bidang kejuruteraan elektronik atau electrical di University of Leeds, kerja pertama beliau bersama firma akuntan yang berpangkalan di UK sambil mengambil kertas profesional untuk layak bergelar akuntan diiktiraf di bawah ICAEW pada masa yang sama.
Pada tahun 2003, beliau telah pulang ke Malaysia untuk bekerja dengan Petronas sehingga 2009. Beliau kemudiannya menjadi pengurus besar Permaniaga pada bulan Ogos 2009. Sebelum dilantik sebagai Chief Executive Selangor Economy Advisory Office sehingga Julai 2012. Keenam, Lim Guan Eng. Lim Guan Eng merupakan graduan dari Monash University di Australia dengan ijazah sarjana ekonomi, dan pada tahun 1983 beliau telah menjadi akuntan profesional yang berkelayakan. Sebelum memasuki bidang politik, beliau telah berjaya mendapatkan jawatan eksekutif senior. Tapi tidak lama sebelum beliau mengikut jejak langkah ayahnya Lim Kit Siang. Pada tahun 1986, Lim Guan Eng telah dipilih menjadi ahli Parlimen Kota Melaka selepas menewaskan Soh Chin Aun. Ketujuh, Tan Sri Abdul Hadi Awang. Tuan Guru Haji Awang merupakan graduan Universiti Islam Madinah untuk peringkat ijazah sarjana Muda Syariah sebelum melanjutkan pelajaran peringkat ijazah sarjana di Universiti Al-Azhar Kahira, Mesir dalam jurusan Siasa Syariah dari tahun 1974 hingga 1976. Beliau pernah memegang jawatan Pegawai Yayasan Islam Terengganu dari tahun 1977 hingga 1978. Dalam masa yang sama, Ketua Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Negeri Terengganu. Pada 1982, apabila Presiden ABIM Datuk Seri Anwar Ibrahim meninggalkan ABIM dan menyertai UMNO, Abdul Hadi menyertai PAS bersama Ustaz Fazil Muhammad Nur dan Datuk Nakhi Ahmad. Ke-8, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali. Bekas ahli parlimen yang dipecat pada tahun 2020 ini pernah mengajar matematik semasa beliau sedang belajar di peringkat master. Sambil menyambung pengajian di tahap ijazah sarjana pendidikan di Universiti Minnesota, Azmin Ali sempat untuk mengajar subjek matematik moden dan matematik tambahan. Beliau juga pernah mengambil kursus di Universiti Oxford. Beliau mula bekerja untuk Anwar Ibrahim, seterusnya menjadi menteri di bawah pimpinan Mahathir dalam Barisan Nasional. Saudara-saudara sekalian, itulah dia pendedahan yang paling menarik daripada Malaysian Deadline. Dipetik daripada Malaysian Deadline, ini 10 atau 8 pemimpin paling kontroversi sebelum masuk politik. Ini pekerjaan mereka. Rupa-rupanya Tun Mahathir pernah jual pisang goreng masa kecil. Pendapat kamu menarik ke tidak? Kalau menarik, sila share kepada semua orang. Rupanya inilah pemimpin-pemimpin kita yang hebat-hebat belaka. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan tentang isu skandal REE yang benar-benar mengejutkan seluruh Malaysia. Kalau sebelum ini hanya nama Sanusi yang timbul dan dikaitkan dengan isu tersebut, hari ini tiba-tiba pula dipetik daripada sinarharian.com, dipetik daripada portal Sinar Harian, seorang pemimpin daripada UMNO bertanya, mengatakan isu REE, SPRM disaran tanya Taqiyuddin. Ini menjadi persoalan balik. Ikuti terus ulasan kali ini kerana ianya amat menarik perhatian saya dan kita semua. Siapa Taqiyuddin ini? Apa peranan Taqiyuddin dalam REE ini sehingga Mazhir Khalid mengatakan SPRM perlu tanya Taqiyuddin. Taqiyuddin pula, dulu saya Sanusi, sekarang pergi kepada Taqiyuddin pula. Apa peranan dan apa kaitan Taqiyuddin dalam isu REE ini? Ini lebih menarik. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM disaran untuk mendapatkan keterangan bekas Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berhubung kes kecurian unsur nadir bumi REE di Bukit Enggang Sheikh. Pengurus Yayasan Jariah Malaysia, Mazhir Abdul Hamid berkata, bukan Mazhir Khalid ya saudara, dia ialah Mazhir Abdul Hamid berkata, ini kerana beliau merupakan menteri yang bertanggung jawab dalam isu mineral ketika itu, selain aktiviti berkenan dipercaya berlaku dalam tempoh tersebut. Ini rupa-rupanya kaitan antara isu kes nadir bumi REE ini dengan Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Kerana pada waktu itu memang tepat sekali
Beliau ialah Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Jadi betul jugalah kan untuk bertanya kepada beliau. Menurut beliau lagi, ia juga selari dengan pengumuman Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur, yang mengumumkan penemuan Miril itu dan berhasrat untuk meneroka REE. Ketika itu, Ogos tahun 2021 hingga Oktober tahun 2022, bekas Menteri PAS Taqiyuddin dan Sanusi sudah tentu berhubung untuk tujuan meneroka REE sebelum peralihan kerajaan. Tidak mustahil beliau mempunyai maklumat berkaitan yang boleh diserahkan kepada SPRM untuk memudahkan siasatan yang sedang dilakukan kini, katanya dalam pernyataan akhbar di sini pada Ahad. Mazir yang juga bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeneri berkata, mendakwa terdapat beberapa spekulasi sedang berlegar di media sosial ketika ini yang mengaitkan kaitan antara pemimpin PAS Kelantan itu dengan sebuah syarikat REE. Jika membuat sedikit penelitian dengan mudah, kita dapat mengenal pasti hubung kait itu, kata beliau. Persoalan yang ingin saya ajukan, adakah benar dakwaan seorang bekas menteri dan kepimpinan PAS terlibat dengan isu REE di Kedah, seperti mana beliau didakwa terbabit dalam isu REE di Kelantan? Soal beliau lagi. Menurutnya lagi, walaupun siasatan sedang giat dijalankan, namun sekiranya terdapat maklumat atau dakwaan terbaru, ia wajar disiasat. Saya harap pihak berkuasa menyiasat segala kemungkinan kerana dalang sebenar tidak boleh dibiarkan terlepas begitu sahaja. Adakah benar seorang pemimpin PAS dari Kelantan terlibat di sebalik kecurian REE, atau Muhammad Sanusi cuba melindungi beliau atas kepentingan tertentu? Menurutnya, penahanan beberapa individu oleh SPRM sebelum ini menguatkan lagi dakwaan susulan kenyataan Menteri Besar, Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang menegaskan terdapat banyak persoalan meragukan berkaitan kes terbabit. Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Nik Muhammad Ammar Nik Abdullah pernah mengumumkan REE juga terdapat di negeri itu, iaitu bernilai RM125 bilion, namun dalam masa sama tidak mahu gopoh melaksanakannya. Nik Muhammad Omar pada tahun 2020 pernah membuat kenyataan beliau terkejut dengan pengumuman Sanusi sebelum itu mengenai potensi menghasilkan pendapatan lumayan kepada negeri melalui perombongan REE. Berikutan itu, rakyat wajar berfikir sedalam-dalamnya mengenai kedudukan sebenar kes terbabit, selain tidak terlalu bergantung kepada jawapan berbelit ahli politik yang sebelum ini mendabik dada mengatakan mereka terlalu bersih. Setahun lalu, Mazir antara individu terawal membuat laporan polis berkaitan kecurian REE sebelum kegiatan itu didedahkan media pada 3 Oktober tahun lalu. Sanusi mengesahkan berlaku kegiatan mencuri REE di hutan simpan Bukit Enggang, namun menafikan penglibatan kerajaan negeri atau syarikat yang diberi lesen eksplorasi untuk mengkaji potensi mineral itu. Pada 13 April lepas, ramai 40 individu termasuk 35 warga asing dihadapkan ke Mahkamah Session Baling atas pertuduhan menceroboh hutan simpan berkenan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kalau sebelum ini ada beberapa pemimpin daripada Perikatan Nasional mengatakan bahawa serangan terhadap Sanusi, khususnya siasatan berkaitan skandal REE, hanya menjadi modal politik murahan dan biasa. Ini jawapan daripada Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Keselamatan Dalam Negeri. Rupa-rupanya ini adalah berita yang paling teruk dan paling mengerikan sekali yang diterima oleh Sanusi Maknur. Apabila Saifuddin menegaskan siasatan terhadap REE tak akan terhenti selepas PRN. Makna kata, Kementerian Dalam Negeri akan meneruskan siasatan itu. Dan harus kita tahu, di atas kerajaan negeri ada kerajaan persekutuan yang mana lebih berkuasa dalam bidang-bidang tertentu. Oleh sebab itulah, apabila Saifuddin menegaskan siasatan REE tidak akan terhenti selepas PRN, ini satu keputusan yang memang agak menakutkan, terutamanya Sanusi Maknur.
Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan, siasatan kes kecurian unsur nadir bumi di Bukit Enggang Sik, Kedah tidak akan terhenti tanpa mengira keputusan PRN 12 Ogos nanti. Beliau menegaskan kes kecurian itu bukan bersifat terpencil atau isu dimainkan dalam PRN kerana yang melibatkan soal keselamatan negara. Jangan anggap isu ini enteng, seolah-olah insiden ini terpencil atau isu yang dimainkan pada musim pilihan raya, kerana ini melibatkan isu keselamatan negara, kata beliau menurut bernama ketika mengadakan sidang media di Aloseta. Beliau berkata, tidak mungkin siasatan berhubung kes terbabit dapat diselesaikan dalam tempoh 12 hari. Jadi, ini bukan isu pilihan raya, tetapi ini isu tidak kompeten dan lemahnya tata kelola Menteri Besar Sanusi Maknur dalam menguruskan kerajaan negeri, katanya. Dalam pada itu, Saifuddin yang juga Ketua Setiausaha Pakatan Harapan PH berkata, kes kecurian RII bukan sahaja memberi kesan kepada kerajaan negeri, malah menjejaskan imej negara memandangkan isu pemerdagangan manusia turut ditimbulkan. Perkara paling serius adalah tentang kompetensi seseorang individu yang bergelar Menteri Besar, kerana beliau mengurus negeri dan ada tanggungjawab besar. Di bawahnya adalah seluruh instrumen pemerintah, agensi-agensi dan pengawal selia, katanya. Katanya, Sanusi juga gagal menjelaskan kepada rakyat pelbagai persoalan berkaitan kecurian itu. Dalam perdebatan terkini bersama dengan Sanusi dan juga Saifuddin Nasution Ismail, Saifuddin pernah bertanya mengapa Sanusi banyak tak tahu tentang MBI Kedah. Kerana menurut Saifuddin, Sanusi sepatutnya lebih tahu banyak perkara kerana dia ialah pengerusi kepada MBI Kedah, kata Saifuddin lagi. Takkanlah ketika dia menandatangani surat yang tertentu itu, dia tak baca tak langsung tentang isu ataupun perkara dalam surat itu, kata beliau. Apabila Sanusi kata dia tak tahu menahu tentang pentadbiran walaupun ada kuasa eksekutif dalam MBI Kedah. Apa pendapat kamu semua? Pada pendapat saya, sangat sesuailah keputusan daripada Saifuddin ini untuk meneruskan siasatan terhadap RII walaupun selepas PRN. Bagaimana dengan anda? Apa pendapat anda semua? Kita mau tahu kebenaran dan kita mau tahu siapa yang benar, siapa yang bercakap salah. Kerana ada yang akan teraniaya kalau tidak ada pendedahan yang lebih tepat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini dipetik daripada Harapan Daily. Laporan ini bertajuk Kertas Siasatan Langsung Tak Dibuka Sampai Sekarang. PTJ nak lindungi siapa? Itu persoalan daripada Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Beliau mengulangi pertanyaan, mengapa pejabat tanah dan galian Kedah tidak membuat kertas siasatan, tidak membuka kertas siasatan berhubung kes kecurian unsur nadir bumi RII yang agak kontroversi kebelakangan ini. Beliau mengakui terkilan apabila 360 kampit RII yang dirampas pada 31 Januari lalu tidak disusuli dengan siasatan. Beliau sempat bertanya, pejabat itu mahu lindungi siapa sebenarnya? Kerana pengarah Jabatan Hutan telah menulis kepada pengarah PTJ mengenai rampasan dibuat. Kalau insiden pertama melibatkan kecurian 185 kampit yang dicuri, PTJ cepat bagi kompaun dan lelong mineral tersebut. Tiba-tiba 360 guni dicuri. Selepas itu mereka tak buka kertas siasatan. Jadi, siapa yang mereka hendak lindungi, kata beliau. Kertas siasatan langsung tak dibuka sampai sekarang. Sedangkan barang kes mereput di dalam stor Jabatan Hutan. Kes ini tak menggamit minat PTJ dan nampak macam ada sesuatu yang tak kena.
Apakah membuka kertas siasatan bermaksud mereka kena siasat sampai kepada Menteri Besar? Sebab itu saya tanya mereka, nak sembunyi siapa atau nak selindungi siapa? Sampai tak mula menyiasat langsung, katanya pada sidang media di Pejabat PKR Kedah hari ini. Beliau turut mempersoal bagaimana kes kecurian REE boleh berlaku di Bukit Enggang, Sik Kedah, sedangkan kawasan terbabit dikawal ketat Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah. Ini katanya untuk sampai ke tapak Lombong terdapat 4 pagar keselamatan yang perlu dilalui dengan pihak yang mencuri REE tidak boleh melaluinya tanpa kebenaran. 3 hari lalu saya sendiri ditemani Ketua Polis Kedah, Datuk Fisul Saleh, naik ke lokasi kecurian tersebut. Untuk sampai ke situ perlu melepasi 4 pagar keselamatan yang semuanya berpengawal. Tanah itu adalah milik MBI dan logiknya, siapa yang letak kawalan di situ kalau bukan MBI? MBI kemudiannya memberikan hak kepada syarikat terbabit. Jadi, siapa yang mencuri dan membiarkan kecurian ini berlaku? Mereka ini adalah syarikat yang diberi kebenaran dan sememangnya berada dalam pengetahuan MBI, kata beliau lagi. Persoalan lain yang lebih menarik lagi berhubung dengan REE ini yang seterusnya ialah siapa sebenarnya Sulaifat dan Huang Ziyi ini. Ini grafik kes curi REE di Kedah. Kecurian unsur nadir bumi REE bukanlah satu plot atau rancangan untuk memburukan imej Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur. Skandal membabitkan eksploitasi hasil bumi yang dikaut warga China itu menggambarkan betapa teruknya kebincangan pentadbiran kerajaan negeri Kedah. Ada bukti yang kuat dan tulen, bukannya tuduh kosong-kosong semata-mata. Apa yang tiada setakat ini ialah jelasan sebenar Sanusi selaku pengerusi Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah, termasuk isu 2 pekerja dari China, Sulaifat dan Huang Ziyi. Namun Sanusi seolah-olah menepis dan mendakwa kononnya wujud plot memburukan imejnya, sedangkan majikan Sulaifat dan Huang Ziyi yang masing-masing pemegang pas profesional adalah MBI. Kecurian serta rasuah dalam isu perlombongan REE itu melibatkan zana alam semula jati di hutan simpan Bukit Enggang Sik, eksplorasi atau curi REE. Hanya yang tahu sepatutnya dan semestinya adalah Sanusi. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda tentang isu pada kali ini? Yang paling menarik perhatian sekali ialah apabila Saifuddin Nasution Ismail bertanya, siapa ataupun PTG nak lindungi siapa? PTG merujuk kepada Pejabat Tanah Galian Kedah. Sekian dulu, tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazili Unity Channel. Kempen PRN di 6 buah negeri kini hangat dan sedang panas. Masing-masing mempertahankan diri, masing-masing mencari isu, masing-masing mencari modal. Dalam perbincangan Syahril bersama dengan Khairi Jamaluddin dalam satu podcast, mereka berkata, adakah Azmin Ali ialah pemimpin paling dibenci oleh penyokong PH? Dan mereka kata mungkin sebab beliau adalah pengkhianat. Hari ini Azmin tampil mempertahankan diri beliau. Azmin membuat pengakuan yang tak pernah saya fikir dia akan berani cakap. Yang saya fikir Azmin Ali tak mungkin akan cakap kerana ia seakan-akan membunuh diri sendiri, menjerat leher sendiri. Namun biasalah, oleh kerana nak menang, apa saja boleh dikata. Hari ini Azmin menyatakan melalui pengakuan beliau mengakui bahawa saya bukan pengkhianat. Azmin ulangi, saya bukan pengkhianat. Dia bukan pengkhianat, kata Azmin Ali. Sebelum saya teruskan ulasan dari Malaysia Kini ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dan apa pendapat anda tentang isu dan komen ulangan daripada Azmin Ali ini. Apabila Azmin mengiktiraf, mengakui, mengatakan bahawa beliau bukan pengkhianat. Apa pendapat kamu semua?
Calon Perikatan Nasional Hulu Kelang Muhammad Azmin Ali berkata, dirinya bukan seorang pengkhianat. Sebaliknya, kata Azmin, pengkhianat sebenar ialah orang yang berjanji untuk menurunkan harga petrol tetapi tidak melakukannya. Dulu dia sebahagian daripada Kerajaan Pakatan Harapan sama-sama membuat manifesto ini. Ada netizen kata tak malu ke cakap benda yang dia adalah sebahagian daripada orang yang membuat manifesto tersebut, kata mereka. Tak malu ke dia yang sama-sama bersama membentuk kerajaan, membentuk keputusan itu, tapi cakap pula di depan orang. Yang itu salah orang, kata mereka. Walaupun Azmin tidak menyebut nama, difahamkan Azmin merujuk kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Yang mana saya hianat, yang mana saya lari. Yang lari itu yang lari dari Permatang Pau pergi bertanding di Port Dickson, kata beliau lagi. Jadi itu kata Azmin. Apa pendapat anda sekalian? Adakah itu adalah modal politik yang boleh memenangkan Azmin Ali? Pada pendapat saya, itu adalah seperti satu modal murahan. Perlu cari isu yang lebih sesuai, yang lebih membawa manfaat kepada orang lain, bukan untuk memburuk-burukkan lawan. Azmin kata, saya bukan pengkhianat. Bila saya tak sokong dia kata saya pengkhianat. Bukan pasal tak sokong, tapi dia meninggalkan parti lamanya yaitu PKR secara diam-diam dan menyertai pula parti Bersatu akhirnya dan menyebabkan Kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Itu yang dimaksudkan oleh para netizen dan juga para pengkritik sebagai pengkhianat. Yang pengkhianat tu, kata Azmin, yang janji nak turun harga minyak tapi tak buat. Yang nak lawan kleptokrat tapi akhirnya jadi nombor 2, katanya ketika berceramah di Kampung Kemesa. Ini bukan kali pertama Azmin tampil mempertahankan dirinya yang dilabel pengkhianat itu. Pada masa lalu, Azmin pernah mengungkit langkah kajang yang didakwa bertujuan mencatur Anwar sebagai Menteri Besar Selangor pada tahun 2014 dan langkah Port Dickson untuk mencapai cita-cita Presiden PKR itu menjadi Perdana Menteri. Azmin sering digelar pengkhianat oleh penyokong PH kerana peranannya dalam langkah Sheraton menyebabkan kerajaan PH tumbang pada tahun 2020. Ketika itu, keputusan Bersatu dan 10 ahli Parlimen PKR yang diketuai Azmin berpaling tada daripada PH pada Februari 2020 meruntuhkan pentadbiran PH dan membuka jalan untuk Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Tun Mahathir akan jadi Perdana Menteri sekali lagi. Dijangkakan Tun Mahathir boleh menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Apa cerita ni? Apa pendapat kamu semua? Adakah anda setuju kalau Tun Mahathir boleh jadi Perdana Menteri sekali lagi? Ada beberapa komen daripada netizen tentang isu kali ini. Mereka mengatakan bahawa Tun Mahathir dari segi pemikirannya masih sihat, tetapi fizikal dan tubuh badan mereka, Tun Mahathir sudah tidak mampu lagi untuk menjadi Perdana Menteri. Bayangkan, tugasan Perdana Menteri itu bukan duduk-duduk di rumah, bukan duduk-duduk di pejabat. Ianya perlu pergerakan ke sana sini hampir 24 jam sehari. Dia perlu pergi ke tempat ini ke tempat ini dalam masa yang sama, menjalankan tanggung jawab pula sebagai seorang Perdana Menteri. Tetapi menjadi persoalan sekarang, untuk menjadi Perdana Menteri, Mahathir Mohamad perlu menjadi ahli parlimen terlebih dahulu. Baru-baru ini dalam PRU 15, Mahathir kalah teruk dalam PRU tersebut dan tidak layak menjadi ahli parlimen. Jangankan layak, mau dapat uang deposit pun tidak dapat. Tapi persoalan sekarang, bagaimana cara Mahathir mau jadi Perdana Menteri sekali lagi? Bolehkah? Jawapan dia boleh dengan syarat Mahathir perlu menjadi ahli parlimen terlebih dahulu. Jadi kalau begitu, di mana dia perlu dapatkan kerusi tersebut? Ikuti terus ulasan ini kerana ada jawapannya. Tun Mahathir, calon Perdana Menteri sekali lagi, bakal bertanding di Kelantan selepas PRN. Di ketika pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan begitu yakin kerajaan perpaduan tidak akan tergugat,
Meski apapun keputusan PRN pada 12 Ogos nanti, malah Anwar Ibrahim sendiri menzahirkan keyakinan bahawa kerajaan pimpinannya adalah kukuh, stabil serta sukar dijatuhkan. Kabar terbaru ini barangkali tidak harus dientengkan begitu sahaja. Berdasarkan hubungan PAS dengan Tun Mahathir yang kian akrab sejak kebelakangan ini, difahamkan kini sudah ada rancangan untuk memberi peluang kepada bekas Perdana Menteri itu kembali sebagai ahli parlimen selepas berakhirnya PRN akan datang. Sudah tentu syaratnya ialah jika PN beroleh keputusan cemerlang berjaya menawan 5 negeri, Kelantan, Terengganu, Kedah, Selangor dan Negeri Sembilan, atau sekurang-kurangnya memenangi semua kawasan Melayu di 6 negeri yang terlibat PRN itu. Diberitakan kerusi yang akan diberi laluan untuk Tun Mahathir bertanding itu ialah di Kelantan, yang mana seorang ahli parlimen PAS dikatakan sudah sedia untuk berkorban mengosongkan kerusinya bagi tujuan tersebut. Langkah tersebut adalah menyamai seperti mana dilakukan ahli parlimen Port Dickson sebelum ini, Daniel Balagogal Abdullah, yang mengusungkan kerusinya untuk memberi laluan kepada Anwar bertanding pada tahun 2018 lalu. Jika Anwar diberi peluang menjadi ahli parlimen itu, dengan tujuan untuk menjadi Perdana Menteri, memberi laluan kepada Tun Mahathir juga adalah dengan maksud yang sama. Tindakan PAS memberi laluan untuk Tun Mahathir bergelar ahli parlimen Kelantan itu adalah semata-mata untuk memungkinkan lagi Anwar dapat dijatuhkan. Dua kombinasi kemenangan cemerlang PN dalam PRN dan kembalinya Tun Mahathir bergelar ahli parlimen dilihat satu-satunya resepi asakan paling berkesan untuk menjadikan apa yang dirancang benar-benar menjadi kenyataan. Dalam hal ini, kesediaan PAS memberi laluan kepada Tun Mahathir bertanding di Kelantan difahamkan juga bukan saja sebagai perkiraan hadiah wang untuk meletakkan PAS mencipta sejarah di mana ahli parlimen parti itu akhirnya berjaya menduduki kerusi Perdana Menteri buat pertama kali, malah untuk tujuan mengangkat negeri Melayu dan Islam yaitu Kelantan dan Terengganu lebih banyak menerima limpahan pembangunan selepas itu. Selain itu, di sebalik gegak gempita yang berterusan mahu menjatuhkan kerajaan, PAS juga dikatakan menyedari bahawa PN tiada calon Perdana Menteri yang benar-benar berwibawa bagi menggantikan Anwar. Sementara Muhyiddin tergolong dalam kluster mahkamah dan tidak sesuai diangkat sekali lagi sebagai Perdana Menteri, Hamzah Zainuddin selaku Ketua Pembangkang pula dianggap belum cukup merit untuk menduduki kerusi Perdana Menteri dalam keadaan politik yang amat mencabar ketika ini. PAS melihat hanya Tun Mahathir yang sesuai dalam menerajui gerakan menumbangkan Anwar dan seterusnya mengambil alih kerusi Perdana Menteri serta menerajui negara. Selain bekas Perdana Menteri, 2 kali itu juga dipercaya mampu menarik sokongan sebagian ahli parlimen UMNO BN yang kemudian dipercaya akan diikuti sokongan daripada Sabah dan Sarawak akan menyusul. Apapun penentuannya ialah pada keputusan PRN 12 Ogos ini. Di zahir mata, memang kerajaan Anwar ternampak kukuh, sukar diguat serta memiliki sokongan majoriti 2/3. Malah Ketua Menteri Sabah dan Sarawak juga dilihat kerap bersamanya. Cuma, Anwar jangan sekali leka serta sentiasalah berhati-hati, kerana pujangga juga kerap meninggalkan kesan. Adalah biasa dalam politik, kawan dan musuh boleh menukar kiblat sokongan mereka sesingkat 2 minit sekali. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.